ajaran sesat tu biar dorang je lah, depa lah, tak ada pun ganggu kita. Tapi sebenarnya benda ni boleh merosakkan, meruntuhkan komuniti ataupun masyarakat. Membuat pada murtad. Cuba bayangkan, sedar tak sedar ramai di kalangan orang Islam ni murtad disebabkan dia kesyirikan dia dan dia tidak mempercayai apa yang ada dalam asas dalam ajaran Islam. Baliklah ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah SWT. Kalau dalam fahaman ni kena solat lagi banyak, tak ada. Dia kalau boleh dia lagi, kalau boleh tak nak solat, lagi tak nak puasa. Tak ada pula kita kata kan, kalau ikut kumpulan ni, kami sembahyang 10 kali. Saya jarang dengar. Tak nak orang join. Dan kita dengar tak ada puasa, tak payah puasa, tak payah sembahyang. Kan Dato', nampak macam excuse dah sekarang ni, macam excuse tak nak solat kan. Benda ni pun agak bila Dato' mention tentang Muhammad Ahmadiyah atas ni, saya sendiri personally saya pernah terjoin live dorang. Kita scroll FYP, tiba-tiba keluar dia macam out of nowhere, tiba-tiba TikTok algoritma suggest benda tu. Dan mereka ni bila tengok komen-komen tu kan, ada yang mempercayai Allahu Akbar. Sedih juga tengok sebab ada orang ni lah mungkin kefahaman agama dia tak meluas, dan mereka pula katakan mereka masih solat, mereka masih ada yang cakap masih lagi percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi bila kita tengok betul-betul kat bahagian daripada kepercayaan tu ada sedikit seleweng. Contohnya macam ada solat 5 kali, boleh solat 6 kali contoh. Dia dah macam lain sikit dah ni. Ada yang dia berpura-pura macam kami masih percaya kepada Tuhan, kami masih percaya kepada Nabi, tapi dia punya cara akidah, cara solat pula, perform ibadah tu dah lain. Dia benda tu sebenarnya ajaran sesat, dan mereka sebenarnya agak halus juga Ada yang nampak macam okey, tapi belakang tu bila tengok lah lain. Benda ni sebenarnya penting menunjukkan betapa pentingnya masyarakat di luar sana untuk menyiapkan diri mereka dengan kefahaman-kefahaman agama, dan antaranya dah melalui IKIM sendiri. Kita dengar radio IKIM, tengok TV IKIM, belajar tentang agama, macam-macam rancangan di radio IKIM ni yang boleh memberikan atau menambah kefahaman Islam kepada anda sesuai kepada masyarakat kan Dato'. Dan kita nak going further lah, proceed into the conversation ni. Kita dah tahu jadi benda tu ciri-ciri dia, apakah macam kita nak kesan dia. Jadi benda orang cakap okey, ajaran sesat tu biar dorang je lah, depa lah, tak ada pun ganggu kita. Tapi sebenarnya benda ni boleh merosakkan, meruntuhkan komuniti ataupun masyarakat itu tersendiri. Jadi boleh tak Dato' share kepada pendengar kita tentang sebenarnya apakah kesan dia secara menyeluruh kepada masyarakat? Okey, kalau kita tengok kesan ajaran sesat kepada masyarakat lah, terutama sekali we are talking about masyarakat di Malaysia kan. Kita tak boleh katalah sekarang ni banyak ramai orang dia berpendapat kata dia kata mind your own business. Mind your own business. I don't touch you, you don't touch me. Ini sudah jadi macam agama is my private life. So ikut suka akulah. Kau dia pakai istilahnya kubur masing-masing jagalah. Betul. Tapi dia tak faham kubur masing-masing jaga. Tapi siapa nak bawa masuk kau kubur? Kau masuklah sendiri. Betul. Siapa nak mandikan kita? Mandi masuklah sendiri kubur. Ikat dengan kapal. Dah suka orang tolong. Betul. Habis mati pun akan orang tolong juga. Jadi konsep tu kita mestilah berjemaah. Sampai mati pun kita kena jemaah, sebab tak ada jemaah nak uruskan kita. Nak uruskan betul kita. Dia tak boleh sebut lah mind own business lah dalam bab ni. So dah hari ni kalau kita tengoklah kesan ajaran sesat ni kan, kalau kita biarkan dia akan menjadi masalah. Ibarat orang panggil barah. Dia akan merebak Cancer akan rosak kan. Betul. Habis semua. So dalam ni dia akan membawa kepada kesyirikan, akan membawa kepada kekufuran, akan membawa pada murtad. Cuba bayangkan, sedar tak sedar ramai di kalangan orang Islam ni murtad disebabkan dia kesyirikan dia dan dia tidak mempercayai apa yang ada dalam asas dalam ajaran Islam. Ini kita kena jaga. Kemudian dia akan memecah belahkan masyarakat. Betul. Kan? Betul. Kita sepatutnya dalam Islam pun kalau kita ada perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, kita ada adab, ada berikhtilaf. Kita tak boleh nak mengkafirkan orang. Betul sekali. Ini tak setuju dengan pandangan, kau kafir. Allah. Mana boleh. Betul. Selagi dia tu
bersyahadah, dia melaksanakan semua ajaran Islam, cuma berbeza pendapat. Mungkin dari sudut politik ke, ada sudut pandangan-pandangan yang lain. Apakah itu sampai ke tahap begitu? Jadi dalam hal ini juga dia boleh membawa kepada perpecahan sebab dia kata kumpulan kami sahaja yang betul, kumpulan awak salah. Dia dah mengganggu harmoni. Dalam ajaran sesat ni dia mengaku dia betul, betul orang lain salah. Mereka mau pecah belahkan. Cuba bayangkan. Benar kumpulan ajaran sesat pula banyak pula tu. Sampai tadi saya sebut apa tadi? Beratus kan? 100 ke 100 lebih lah. Jadi macam mana tu? Masalah besar lah. Betul. Kemudian dia akan menimbulkan berbagai-bagai bentuk keganasan. Betul. Bila dia dah mengkafirkan saudara dia yang lain, kan? Boleh berperang, boleh berbunuhan. Betul. Dan ini akan menyebabkan masalah besar kepada negara. Kemudian dia akan membuat manusia tu supaya merasa enteng, kan? Kan sebagai contoh tadi kan, saya tak perlu puasa, tak perlu semayang. Jadi kata mudahlah. Jadi kalau kita biarkan kumpulan-kumpulan ini tanpa kita ambil tindakan, betul, dia akan merosakkan ajaran Islam. Dan yang akhir sekali lah yang saya boleh kongsi Betty ni, ini yang paling dahsyat lah. Dia akan mengancam keselamatan negara. Apabila berlakunya perkara-perkara yang kita melihat bahawa dia ada banyak kumpulan ini, kemudian dia berbalah, dia akan bergaduh, tumpah darah, kemudian dia berbunuhan sesama kumpulan, akhirnya negara pun runtuh. Dan ini yang kita takutlah, takut. Jadi apabila dia mengancam keselamatan negara, maka dia menganggap pihak berkuasa itu cuba nak merosakkan. Betul. Dia kata pihak berkuasa ni lah yang sebenarnya yang jahat. Jadi mereka ni menentang jahat. Allah. Itu yang kita takut. Jadi benda ni sebenarnya satu isu yang serius, bukan sahaja daripada segi agama tapi juga kepada kepada keselamatan negara itu sendiri. Sebab pokoknya di sini adalah kita harus menjaga keharmonian yang kita ada pada sekarang ni. Dan kita sebenarnya dah agak menghampiri penghujung rancangan. Jadi boleh tak Dato' kongsikan kepada kita tentang, sebab tadi kembali kepada topik kita iaitu undang-undang itu sendiri. Jadi kita nak sedikitlah detailskan secara terperinci tentang undang-undang ni. So orang cakap selain daripada usaha kita nak menentang secara mungkin approach mereka berdakwah, mereka secara terbuka, apa lagi usaha yang kita boleh lakukan untuk membanteras ajaran sesat ini, terutama kita tengok usaha daripada segi undang-undang. Okey, baik. Terima kasih Betty. Keselamatan, atas faktor kesejahteraan, keharmonian dan sebagainya, kan? Justru boleh diambil tindakan. Kalau dalam konteks untuk orang Islam lah, boleh diambil di bawah peruntukan dalam negeri-negeri lah. So di bawah negeri-negeri itu kita ada enactment jenayah syariah. Kalau di wilayah akta lah. So diberi kuasa mendakwa mereka. Begitu juga pendakwa-pendakwa syar'i ni boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka mengikut peruntukan di bawah perkara berapa, artikel berapa, di bawah section berapa, di bawah enactment jenayah syariah negeri-negeri. Dalam hal ini yang paling penting bagi saya lah, dalam kita nak mengambil tindakan undang-undang dalam aspek penguasa agama di Mahkamah Syariah, dalam masa yang sama fatwa juga dikeluarkan. Jadi fatwa ni bukan sebarang orang boleh keluar fatwa. Saya tak boleh keluar fatwa. Mufti pun tak boleh keluar fatwa. Tak boleh. Kat Malaysia ni yang boleh keluar fatwa ni ialah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri. Maka di peringkat pusat kita ada Muzakarah MKI. Betul. Muzakarah MKI pun bukan keluar fatwa. Dia hanya memberi pandangan. Dan pandangan itu apabila dikeluarkan oleh Muzakarah MKI, dibawa balik kepada MKI. Pengurusi MKI sekarang siapa? Tun Yang Maha Mulia Sultan Perak. So, contohnya, saya ambil contoh seperti mana kes sekarang ni. Kan?
Muzakarah MKI telah bersidang. Kalau tidak silap saya 23-24 bulan 9 yang lalu di Terengganu untuk mengambil ketetapan berkenaan dengan inilah kumpulan GSBH ni. Mereka dah ada. Okay. Cuma dalam masa yang sama saya dipahamkan oleh Menteri YBM Datuk Setia Dr. Naim akan diangkat kepada pengetahuan Majlis Raja-Raja. Dia ada persidangan Majlis Raja-Raja. Kalau tidak silap saya dalam bulan ni 23-24 bulan Oktober untuk dipersembah maklum. Dan selepas itu negeri-negeri kena ambil tindakan lah. Mana Jawatankuasa Fatwa di bawah negeri-negeri, dia kena keluarkan fatwa. Tapi buat masa sekarang, dah bacaan saya, ada negeri-negeri dah. 3. Dia dah buat fatwa kenangan dengan GSBH lah, iaitu Perlis, Selangor, dan yang terbaru ni ialah di Pahang. Dia faham, betul? Mereka telah mengeluarkan fatwa kata GSB ni, dia punya amalan dia, ajaran ni adalah sesat. Dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Itu dari sudut fatwa. Dari sudut sivil pula. Tadi dari sudut pandangan syariah. Betul. Yang boleh kita bawa ke muka pengadilan di mahkamah syariah. Kalau di sivil pula, kita boleh ambil pendekatan umpamanya di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, iaitu SOSMA. Ini pun boleh ambil. Dulu zaman yang Alkam dulu, sedang dia ambil tindakan melalui ISA. Melalui ISA. Akta Keselamatan Dalam Negeri. Sekarang kita tak ada. Betul. Jadi kita boleh ambil di bawah SOSMA. Kalau tidak silap saya, dia boleh diambil atas sebab akan membawa pada ketidakstabilan sosial dan keselamatan. Seperti mana doktor cakap tadi. So ambil di bawah SOSMA. Mudah boleh juga diambil tindakan melalui Akta Hasutan 1948. Kerana ajaran ini yang dianggap sesat ni, kalau kita biarkan, dia akan mencetuskan ketegangan antara penganut-penganut agama Islam ni dan juga kaum, dan guna Akta Hasutan ni dakwa mereka. Dan saya kira kalau dalam aspek umpamanya yang melibatkan sosial media, dia menggunakan internet lah, kan? Yang ni kita boleh ambil di bawah Akta Suruhanjaya Multimedia lah, MCMC. Kalau tidak silap saya tahun 1998, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 211 233. Ini sekarang ni macam saya sebut tadi lah, dunia hari ni lah demam dengan TikTok. Betul. Jadi dia buat semua ajaran tu melalui TikTok. Kita boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 211 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Tapi masalahnya, kalau dia ada pusat di luar negara, macam mana nak tahu? Itulah selalunya pihak berkuasa MCMC, dia tutup, dia pergi buka hak lain. Betul. Jadi inilah jadi hide and seek lah. Jadi hide and seek lah. Kan tutup 1 ekor, dia buka 10 ekor. Itu dah masalahnya. Tapi yang paling penting sekali lah bagi saya lah ialah bagaimana kita nak bawa mereka setelah kita pendakwaan ni kita boleh bawa. Betul. Di bawah apa yang saya sebut tadi, di Mahkamah Syariah, bawah ini kesahajannya negeri-negeri ke, di bawah sivil tadi Akta Hasutan, di bawah SOSMA. Kalau dia dalam internet melalui Akta MCMC. Tapi yang paling penting sekali ialah bagaimana kita nak memulihkan mereka. Itu yang paling penting. Memulihkan mereka kembali kepada asal. Pada asal. Anak-anak yang kecil itu bawa balik. Ini makna saya ingat dia memerlukan satu sinergi lah daripada semua pihak. Betul. Kita tak boleh kata ini urusan Jabatan Agama Islam saja. Ini urusan ini mufti lah, dia urusan fatwa dia saja. Ini urusan pendakwah syar'i sahaja. Ya, dia melibatkan semua. Betul. Semua pihak berkuasa, polis, betul, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, melihat kepada kebajikan kanak-kanak, maknanya semua kaunselor perlu. Betul. Mereka yang telah ditorture, yang mengalami masalah mental, perlu diberi bimbingan balik supaya dia pulih balik. Dan saya rasa ini akan memakan masa. Tapi saya jamin bahawa insya-Allah Malaysia boleh. Kita senejahkan semua. Badan berkuasa negeri di bawah bidang kuasa Islam dan juga badan berkuasa di bawah Persekutuan
di bawah sivil, kita sama-sama kita berganding bahu untuk kita mengembalikan mereka balik kepada pangkal jalan. Tapi yang paling penting yang saya ingat kalau kita nak bawa mereka ni ke pusat pemulihan, Betul. nak perlu balik bawa balik akidah mereka tu pulih balik. Jangan lupa tak boleh kita letak je di sana di sini ni Betty duduk di mana? Saya duduk Rawang. Rawang. Dia ambil satu rumah di atas bukit tu. Rawang kan banyak bukit kan? Betul. Kan? Bila lalu jambatan ada jambatan tu flyover kan? Betul. Nampak satu rumah pergi letak dia kat sana. Asyik pada orang lain. Tak boleh macam tu. Dia kena wartakan dulu. Pusat pemulihan ni kena warta. Dari sudut pandang kalau kita tak wartakan, dia salah. Dia kan jadi apa? Dia boleh dakwa saya ditahan. Ditahan. Ditahan tu rumah untuk benda-benda ni sebab rumah ni tidak diwartakan sebagai pusat pemulihan. Kerana itu kalau macam di Selangor, kalau tak salah dia ada pusat pemulihan akidah di Uluyang kalau tak salah saya. Ada satu lagi tempat saya tak ingat di mana. So dia ada. Kalau yang wilayah hamba ada di tempat, bukan di wilayah, saya ingat di tempat lain lah. Tapi mesti kita pulihkan itu mengikut undang-undang. Dan saya ingat dia kena dapatkan nasihat. Betul. Daripada pihak berkuasa agama, pihak berkuasa persekutuan, Badan Perundangan Negeri dan Badan Perundangan Persekutuan, termasuklah Jabatan Pegawai Negara, mesti memberi nasihat. Betul. Dari sudut undang-undang supaya apabila kita mengambil tindakan, dia tak backfire kita. Takut lagi dia sama bila kita. Saya ikut. Dia bawa macam-macam pula peruntukan untuk mereka. Betul. Dibebaskan dan sebagainya. Itu yang kita perlu perhalusi lah. Dan saya suka poin yang dibawakan oleh Datuk di sini. Kita kena faham di sini adalah apa yang kita perang adalah sebenarnya kita perang fahaman itu sendiri. Tapi kita tak boleh, lepas kita perang fahaman tu, kita tak boleh biarkan pengikut ni begitu saja. Kita kena tolong mereka untuk kembali ke ajaran yang sebenar. Dan seperti mana Datuk mention tadi tentang yang counselling tu, sebab ada yang mengatakan sebenarnya kita tengok ada kes yang contoh viral yang cikgu tu membuli anak budak dah kecil. Ada yang mengatakan kemungkinan dulu time dia kecil, dia pun dulu diperlakukan benda yang sama juga. Jadi dia rasa macam benda tu normal, tak apa. Jadi sebenarnya tak, kita nak kena brainwash balik lah mereka kan. Berikan mereka kefahaman dan kepada mereka yang mengalami trauma ni, kita kena tolong mereka untuk pulih semula dan supaya mereka faham tentang dunia sebenar, tentang sosial di dunia yang sebenar ni. Jadi Datuk ceritakan tentang contoh ajaran, ciri-ciri semua tu kan. Sekarang kita bagi saya macam agak faham lah tentang fahaman ajaran sesat itu sendiri, dia punya kesan-kesan dia semua. Jadi kita dah kira penghujung ni, apa final advice Datuk kepada masyarakat kita di luar sana? Okey, senang saja. Okay. Kita diajar dan dididik sebagai seorang Islam kan. Betul. Semenjak kita kecil lagi, kita celik-celik, kita rasa kita kenal dunia tu. Sama ada kita dibesarkan oleh mak bapak kita, atau dibesarkan dengan datuk nenek kita, ataupun kita dibesarkan di pusat-pusat jagaan kanak-kanak. Umpamanya mungkin dia anak yatim, piatu, ada rumah anak yatim, piatu. Kita diajarkan ajaran Islam tu begitu kan. Kan? Sampailah kita ke sekolah rendah. Saya tak tahu itu sekolah Selangor kan. Ya, sekolah. Kalau sekolah Selangor petang, kalau dia sekolah pagi kebangsaan, petang pergi sekolah agama. Betul. Sekolah Selangor ni, sekolah agama ni tak wajib, tapi seolah-olah orang Selangor ni mewajibkan Betul. sekolah agama. Kalau tak pergi sekolah agama tu, kau tak pergi sekolah agama ke? Betul. Kalau macam di Johor, bangsa Johor tu, dia memang dah macam wajib. Di Selangor pun begitu juga. Jadi tiba-tiba dah masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti. Tiba-tiba ada, pelik lah. Kenapa kena ajaran ni kena berhasil? Ini berhasil tau. Hanya kita-kita saja. Kemudian, awak kahwin isi saya kahwin isi awak. Mana boleh? Tak kahwin lah. Ada pula kahwin kedua. Tukar suami, tukar isteri. Allah.
Ini dah mengarut lah. Kalau orang tersebut merepek. Merepek. Kemudian ajaran-ajaran yang seperti yang kita sebut tadilah, dia percaya kepada ketua dia itu mempunyai kekuatan, kuasa luar biasa, mengatasi mukjizat Nabi lagi. Sekarang ni tak ada. Dia mengaku dia sebagai Nabi, mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Ini kalau ada ciri-ciri macam tu, saya pelik lah. Para penonton di sana, tak usahlah dampingi kalau dia nak bawa kepada ajaran. Walaupun ajaran dia itu ajaran yang lembut, ajaran yang bawa pada kita saya kata lebih meriliskan tension, itu sebenarnya adalah ajaran sesat yang perlu dijauhi. Dan kita mendoakan pada mereka yang mungkin terjebak, baliklah ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah SWT. Bagi masyarakat di luar sana, kalau ada kawan, saudara mara, ahli keluarga yang terlibat, kita kena bawa mereka ke pengajian. Jangan kita biarkan satu. Dan dia kata, biar pi lah kalau orang tersebut. Biar pi lah. Itu dia lah. Nafsi. Itu hal dia dengan Tuhan. Betul. Banyak masalah kan timbul. Kita kena ambil tindakan, nasihat. Kalau nasihat tu tidak boleh dia orang terima, maka kita kena ajukan, laporkan kepada pihak berkuasa supaya ambil tindakan, supaya barah itu tidak menular besar dan merebak dan merosakkan masyarakat dan institusi agama Islam itu sendiri. Betul. Terima kasih Datuk. Yang ini menunjukkan betapa pentingnya kita nak lawan benda ni, bukan je melibatkan, nak harapkan pihak jabatan agama. Tak. Semua jabatan terlibat, dan juga sebenarnya kita sendiri sebagai masyarakat, kita juga harus terlibat dalam usaha kerajaan dalam memendungi dan juga memerangi perkara ajaran sesat ini. Dan sebenarnya one take yang kita boleh ambil daripada episod ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mendalami, kita memenuhkan diri kita dengan ilmu-ilmu agama, supaya kalau kita nampak macam benda-benda pelik sikit dah, kita dah tahu benda ni salah. Benda ni memberi iman seperti mana kita tahu agama kita agama yang lengkap yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Dan ada macam kita ada Al-Quran, kita ada hadis-hadis, kita follow aja. Tak perlu lagi nak tambah macam amalan tambahan macam pelik-pelik tu, tak perlu dah. Saya nak tambah satu poin lagi. Tok. Dalam ajaran Islam, kita kena berguru. Itu zaman Nabi Muhammad, maknanya sahabat-sahabat berguru dengan Nabi Muhammad. Betul. Guru dia penting. Kita kena make sure tadilah. Guru yang tidak menyeleweng tadi lah. Dari daripada sifat-sifat yang sebut tadi. Tapi ada satu lagi masalah sekarang ni yang berlaku di masyarakat Islam ni. Mana? Dia tak ada tok guru. Allah. Tok guru dia internet saja. Semua TikTok dia tengok akaun tu je. Apa bacaan, betul dia buat kesimpulan sendiri. Ini lagi teruk lah. Allah. Dia beriman. Ini pun masalah juga. Jadi kita mesti berguru dengan guru yang betul. Bukan ustaz palsu. Jangan berguru dengan ustaz palsu. Ini bahaya pula. Betul. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia dalam topik kita pada hari ini, ajaran sesat dari pandang sisi perundangan Malaysia. Dan kami harapkan episod kali ini, pada hari ini, episod akhir ini, memberikan anda, macam membuka minda anda tentang isu ini betapa seriusnya, bukan hanya mempengaruhi akidah, tapi juga boleh mempengaruhi keselamatan negara itu tersendiri. Jadi Bob, kepada pendengar anda semua, walaupun ini episod akhir, tapi anda masih lagi boleh menonton pas-pas episod kita, bukan sahaja pada musim ini tapi juga pada musim yang lepas-lepas, musim 1, musim 2, di aplikasi Spotify dan juga di laman media sosial kita, iaitu di Facebook dan juga YouTube. Dan dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.